Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan berita seterusnya dipetik dari Malaysia kini bertajuk Insya Allah Kerajaan Anwar akan tumbang. Hadi. Berita penuh. Presiden PAS Abdul Hadi Awang menjangkakan bahawa kerajaan hari ini yang diterajui oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan tumbang tidak lama lagi. Berucap pada sesi dialog ulama negarawan mendepani cabaran globalisasi media masa kini anjuran Yayasan Permata Ummah di Kuala Lumpur semalam, dia bagaimanapun tidak menyebut berdasarkan apa jangkaannya itu dibuat. Orang tanya bila berlaku ini ramalan. Insya Allah akan berlaku dalam masa terdekat, katanya. Ahli Parlimen Marang itu juga tidak menyebut jika Perikatan Nasional PN yang dianggotai partinya bersama sekutu utamanya bersatu sedang mengaturkan sesuatu. Semalam, Hadi ketika berucap di Dewan Rakyat berkata bahawa pembangkang tidak boleh dipersalahkan sekiranya pentadbiran PH runtuh sekali lagi. Kalau jatuh lagi, jangan salahkan kami. Bukan tebuk atap, tetapi atapnya bocor, pintunya terbuka dan dindingnya pecah, katanya merujuk pentadbiran PH yang ditumbangkan melalui langkah Sheraton pada 2020. Untuk rekod, Hadi sebelum ini pernah berkata dirinya adalah individu yang memulakan langkah untuk menumbangkan kerajaan PH pimpinan Dr. Mahathir Mohamad ketika itu selepas 22 bulan memerintah negara. Jelasnya, ini sebagai tindak balas terhadap usaha pentadbiran PH mengiktiraf Mahkamah Jenayah Antarabangsa dengan memeterai Statut Rome dan cubaan menandatangani Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai anti penindasan kaum ICERD. Diminta mengulas tentang penubuhan Majlis Ulama UMNO MUU, Hadi berkata bahawa partinya perlu tunggu dan lihat terlebih dahulu sebelum membuat sebarang ulasan. MUU baru sahaja ditubuhkan, baru tunjuk rangka. Dia buat apapun kita tak tahu. Kita tengok dulu, tunggu dan lihat. Tak boleh kemain sekarang. Dia belum buat kertas lagi, katanya. Mesyuarat pertama MUU diadakan di Menara Datu On, Kuala Lumpur semalam. Mesyuarat selama 2 jam itu dipengerusikan Desuki Ahmad selaku pengurusinya dengan dibantu oleh bekas setiausaha Majlis Syura Ulama PAS, Dr. Khairuddin Aman Razali. Mengulas lanjut, Hadi berkata bahawa PAS adalah kumpulan Islam yang terbuka dan sentiasa memperjuangkan penyatuan umat. Kita pernah ajak ulama-ulama UMNO bermuzakarah, buka Al-Quran dan hadis. Tapi dulu kita ajak muzakarah, mereka tidak mahu. Yang sekarang ini tidak tahu kalau mereka nak datang muzakarah. Kita bersedia buka Al-Quran pada yang asal kita ini untuk menyatukan umat. Ini sangat penting, katanya lagi. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar. Berita panas hari ini dipetik dari BH Online bertajuk Saya duduk agak bersabar dengar tuduhan Muhyiddin. Berita penuh. Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini sekali lagi menafikan dakwaan bahawa anak dan menantunya memperoleh kontrak dalam sistem imigresen bersepadu nasional NIISE. Ketua Ahli Parlimen Perikatan Nasional PN itu bangun mencela selepas kekecohan berlaku sebaik Ko Poi Tiong, PH Kota Melaka, membuat dakwaan itu pada awal perbahasan Belanjawan 2023 peringkat dasar di Dewan Rakyat. Saya duduk agak bersabar mendengar tuduhan yang telah dibuat oleh Kota Melaka. Saya sudah jelaskan yang dipertua pada hari saya berucap yang lepas. YB yang berhormat, Jelotong ketika itu bangkit dan beberapa lagi YB Ipoh Timur tak silap saya bangkit soal itu. Yang mengatakan tentang menantu Datuk Muhammad Adlan Berhan telah pun mendapat kontrak NIISE, iaitu sistem imigresen yang disatukan di waktu mana larut Datuk Seri Hamzah Zainuddin adalah Menteri Dalam Negeri. Saya sudah sebut hari itu, ia adalah pembohongan, fitnah, tidak betul dan pertuduhan yang berat nak menjatuhkan maruah saya dan juga maruah keluarga saya. Ini perkara yang berat, katanya.
Dalam masa sama, beliau juga menyifatkan laporan media mengenai isu itu sebagai berita palsu. Tetapi kalau nak tanya saya nak beritahu di sini dengan jelas bahawa dakwaan itu tidak benar. Bahawa keputusan yang telah dibuat oleh pihak jawatan kuasa pemilihan untuk memilih penenda sebagai tender terbuka bukan syarikat milik anak menantu saya, iaitu syarikat daripada Iris Corporation Berhad. Saya nak jelaskan di sini sebab ini peluang saya nak nyatakan dengan jelas. Kalau YB di sini membangkitkan tuduhan itu di luar, saya akan ambil tindakan undang-undang. Kalau berani sebut di luar Dewan Rakyat, katanya merujuk kepada Poi Tiong. Jun lalu Hamzah yang juga Menteri Dalam Negeri ketika itu dilaporkan berkata, pelaksanaan NIISE dengan kos RM1 bilion diyakini mampu mempertingkatkan sistem imigresen negara ke tahap yang lebih baik. Beliau berkata, kontrak NIISE di antara kerajaan dengan IRIS Information Technology System Sdn Berhad dimuktamadkan pada Mei 2022 membabitkan lebih 12 kontraktor. Mengikut tempo kontrak, NIISE akan beroperasi sepenuhnya pada 2024. Sistem itu dilaksanakan bagi menggantikan sistem MY-IMMS di Jabatan Imigresen yang sudah beroperasi lebih 20 tahun lalu.